Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan dekat semua anak-anak murid cikgu yang tengah tengok video ni. Okey, seperti biasalah kelas-kelas kita sebelum ini, kelas kali ini kita akan terus sambung. Untuk bulan lepas, bulan April, kita dah habiskan untuk bab 5, okey? Dan sekarang untuk sejarah tingkatan 1 kita akan terus beralih kepada bab 6 yang bertajuk peningkatan tamadun Yunani dan Rom. Okey, tajuk dia peningkatan tamadun Yunani dan Rom. Okey, untuk bab 6 ni dia akan terbahagi kepada 4 subtopik yang kecil iaitu 6.1 tamadun Yunani, 6.2 peningkatan pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani, 6.3 tamadun Rom, 6.4 peningkatan seni bina dan dalam tamadun Rom. Okey, ini ialah subtopik-subtopik yang kita akan tengok satu per satu. Tanpa membuang masa, kita terus masuk kepada 6.1 iaitu tamadun Yunani. Untuk pengenalan tamadun Yunani ni, okey, dia berkembang antara 1000 tahun sebelum Masihi hingga 800 sebelum Masihi. Okey. Poin yang kedua, tamadun Yunani ni dia merupakan pencetus kepada perkembangan tamadun Eropah. Tamadun Eropah ni dia berkembang bermula daripada tamadun Yunani ni. Okey, jadi tamadun Yunani ni dia ialah puncalah di mana bermulanya tamadun Eropah kemudian. Seterusnya poin yang ketiga, masyarakat Eropah moden diorang melihat zaman ini sebagai zaman yang memberikan inspirasi dan juga panduan kepada kehidupan manusia yang lebih baik. Diorang guna pakai dan diorang majukan, diorang kembangkan daripada tamadun Yunani, diorang belajar daripada tamadun Yunani. Kita terus tengok kepada poin yang pertama dekat sini. Untuk lokasi dan perkembangannya. Okey, lokasi dan perkembangan tamadun Yunani. Poin yang pertama kita tengok dekat situ. Tamadun Yunani berkembang di semenanjung Greece dan pulau-pulau yang bertaburan di lautan Aegean dan juga Mediterranean. Maksudnya dia berkembang dekat semenanjung Greece ni dan di pulau-pulau yang berdekatan dengan tanah semenanjung Greece itulah. Poin yang kedua, cuaca yang sederhana telah membolehkan kegiatan di luar rumah seperti perdebatan dan juga sukan giat dijalankan. Okey. Yang ketiga, kedudukan yang berhampiran dengan laut menyebabkan orang Yunani dikenali sebagai pelayar yang handal sebab diorang dah biasa dengan keadaan laut. Seterusnya kita tengok pula tamadun Yunani ni dia terkenal dengan negara-negara kota ataupun diorang panggil polis yang merupakan gabungan 3 komponen iaitu bandar utama, bandar kecil dan juga kawasan kampung. Okey. Dalam setiap negara kota atau polis ni akan ada 3 komponen yang penting ni, 3 komponen utama ni iaitu bandar utama diorang, bandar-bandar kecil dan juga kawasan kampung. Okey, di tengah-tengah polis ni pula terdapat Akropolis. Akropolis ni ialah pusat komuniti yang dilindungi oleh kubu. Okey, lokasi Akropolis ni dia strategik daripada segi keselamatan dia, dari segi pentadbiran dia dan dari segi komunikasi dia. Okey, kedudukan Akropolis ni dia strategik. Lepas tu, Akropolis ni juga dia dilengkapi dengan rumah ibadat, dia ada bangunan kerajaan. Dekat dalam Akropolis ni juga ada istana dan juga rumah golongan-golongan bangsawan. Maksudnya dalam Akropolis ni diorang tempatkan rumah-rumah golongan bangsawan diorang bina istana untuk raja diorang. Okey. Lepas tu kita tengok poin yang berikutnya. Terdapat juga kawasan lapang yang dikenali sebagai agora. Agora ni apa? Agora ni ialah kawasan yang digunakan sebagai tempat pertemuan dan juga pasar awam. Okey, keadaan agora ni sebagai tempat pertemuan dan pasar awam ni disebabkan agora ni lah penduduk yang tinggal berhampiran dengan Akropolis tu, diorang lebih aktif melibatkan diri dalam urusan negara diorang. Lepas tu kita tengok poin yang seterusnya. Di luar kawasan Akropolis, terdapat penduduk di kawasan kampung yang menjalankan aktiviti pertanian dan juga penternakan. Maksudnya dalam Akropolis, golongan bangsawan, di luar kawasan polis ada penduduk di kawasan kampung yang mana diorang ni menjalankan aktiviti pertanian dan juga penternakan haiwan. Lepas tu kita beralih pula kepada polis. Okey, dekat polis ni terdapat 3 polis ataupun negara kota yang utama dalam tamadun Yunani iaitu Athens, Sparta dengan Corinth. Okey, 3 polis yang terkenal ni lah, 3 ni lah yang terkenal dalam
tamadun Yunani. Kita tengok poin yang kedua, Athens merupakan negara kota yang paling ramai penduduk. Dalam Athens ni merupakan tamadun yang paling terkenal dengan penduduk dia yang paling ramai. Manakala Sparta pula merupakan negara kota yang paling luas. Paling luas tu berapa luas? Kita akan tengok kemudian. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, lepas tu poin yang ketiga kita tengok dua ciri utama polis ialah jumlah penduduk diorang ramai dan juga keluasan wilayah diorang. Okey, dua ciri utama polis ni cikgu harap pelajar semua boleh ingat boleh fokus semua betul-betul. Okey, ciri utama dia yang pertama ialah penduduk yang ramai dan ciri utama dia yang kedua ialah keluasan wilayah. Penduduk yang ramai ni merujuk kepada apa? Okey, kita tengok dekat Athens, penduduk diorang seramai 40,000 orang. Sebab tu yang dekat poin yang kedua tadi dia cakap, Athens ni merupakan negara kota yang paling ramai penduduk. Okey, Athens ni dia ada 40,000 orang penduduk. Dekat Sparta ada 16,000 orang penduduk dan dekat Corinth ada 10,000 orang penduduk. Lepas tu kita tengok dua ciri dia yang kedua iaitu keluasan wilayah. Okey, dekat keluasan wilayah ni, Sparta dia punya keluasan ialah 8,400 km persegi. Okey, sebab itu Sparta ni dia dikenali sebagai negara kota yang paling luas. Kalau Athens penduduk paling ramai, Sparta pula dia paling luas. Okey, seluas 8,400 km persegi. Athens pula dia punya keluasan ialah 2,650 km persegi dan Corinth dia punya luas ialah 880 km persegi. Lepas tu kita tengok poin yang keempat, bagi penduduk Yunani, setiap polis ini merupakan tanah suci kurniaan dewa. Bagi diorang punya polis ni, negara kota ni, okey, Athens, Sparta, Corinth, okey, tiga tempat ni diorang anggap sebagai tanah suci kurniaan daripada dewa diorang. Okey, oleh itu setiap warga negara diorang ni diorang mempunyai hak dan tanggungjawab untuk menjaga kepentingan diorang. Dan disebabkan sikap inilah diorang ni ada semangat kebersamaan. Diorang ni ada semangat kekitaan yang kuat dan diorang sanggup lakukan apa-apa saja untuk mempertahankan negara kota masing-masing lah. Okay. Seterusnya, kita beralih pula kepada tajuk 6.2. Okey, 6.2 ni tajuk dia peningkatan pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani. Okey, kita tengok dekat slide ini. Poin yang pertama, sebelum demokrasi diamalkan, Athens telah melalui sistem pemerintahan monarki, oligarki, aristokrasi dan juga tirani. Kita akan tengok satu persatu apa itu setiap satu sistem pemerintahan ni lah. Okey, yang pertama, sistem pemerintahan monarki. Okey, sistem pemerintahan monarki ni apa? Sistem pemerintahan monarki bermaksud sistem beraja yang berasaskan keturunan. Maksudnya selepas raja ni dia mungkin dia mangkat ke, dia dilucutkan jawatan ke, yang akan menjadi raja selepas dia ialah anak dia lah, ikut keturunan dia. Okey. Poin yang kedua, raja pula dibantu oleh konsul yang terdiri daripada golongan bijak pandai. Konsul ini apa? Konsul ini merujuk kepada golongan-golongan yang tugas dia memberi nasihat kepada raja lah. Konsul daripada perkataan consultant, memberi nasihat. Okey, dia memberi nasihat kepada raja diorang. Sistem pemerintahan yang kedua iaitu oligarki. Oligarki ini apa? Oligarki ini ialah pemerintahan yang dikuasai oleh sebahagian kecil golongan yang berkuasa. Okey, maksudnya diorang ni ada kuasa dan diorang yang memerintah. Yang ketiga ialah aristokrasi. Aristokrasi ini merujuk kepada pemerintahan yang dikuasai oleh golongan bangsawan, golongan yang have lah bab kata kita, golongan yang ada. Okey, diorang yang akan memerintah. Dan yang terakhir, sistem pemerintahan yang dilalui oleh Athens ni ialah tirani. Tirani ni bermaksud sistem pemerintahan yang dikuasai oleh golongan yang zalim dan diorang ni menindas rakyat. Diorang tak peduli, diorang tak kisah pun apa yang terjadi dekat rakyat asalkan diorang yang mendapat keuntungan dan diorang yang dapatkan hasil. Okey? Jadi ini yang dikatakan sebagai pemerintahan tirani. Lepas semua ini, lepas Athens dah melalui sistem pemerintahan monarki, oligarki, aristokrasi dan tirani, barulah Athens ni dia mengamalkan sistem demokrasi, which is yang kat bawah sekali tu demokrasi. Sistem pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pengundian. Okey? Macam yang diamalkan dekat negara kita lah. Okey, kita ni negara yang mengamalkan demokrasi. Kita rakyat yang diberi hak untuk memilih siapa yang akan memerintah seterusnya. Lepas tu, kita beralih pula kepada perkembangan sistem demokrasi di Athens. Okey, slide yang ini, perkembangan sistem demokrasi dekat Athens. Okey, bagi masyarakat Athens, okey,
Perkembangan sistem pemerintahan dan pentadbiran diorang ni berlaku sebab diorang ingin mengubah dan memantapkan lagi sistem pemerintahan diorang. Jadi diorang asyik berubah-ubah, okey, daripada satu kepada satu, daripada monarki kepada oligarki, daripada oligarki kepada aristokrasi, daripada aristokrasi kepada tirani. Diorang asyik bertukar-tukar sebab diorang nak memantapkan lagi sistem pemerintahan diorang, daripada sistem pemerintahan yang lemah kepada sistem pemerintahan yang lebih kukuh. Okey. Okey, lepas tu dekat slide ni kita tengok poin yang pertama, sistem demokrasi di Athens melalui beberapa tahap perkembangan. Okey, macam cikgu dah tunjuk tadi. Sebelum sistem ini diasaskan oleh Solon pada tahun 594 sebelum Masihi, Athens telah melalui sistem pemerintahan bercorak monarki, oligarki, aristokrasi dan tirani yang macam cikgu dah bagi tahu tadi. Sistem demokrasi yang diamalkan di Athens merupakan demokrasi langsung. Okey, demokrasi langsung ni apa? Demokrasi langsung ni bermaksud setiap warga negara Athens diorang terlibat secara langsung dalam perbincangan dan juga perdebatan bagi menentukan sesuatu dasar dan juga peraturan yang berkaitan dengan Athens, termasuklah hal ehwal ekonomi, sosial dan juga politik negara diorang. Siapa yang akan memerintah, pasal ekonomi diorang, okey, macam mana nak handle hal keuangan dekat negara diorang. Penduduk dekat dalam Athens ni diorang diberikan hak untuk memberikan pandangan diorang juga. Okey, diorang terlibat secara langsung dalam hal tu. Poin yang seterusnya, pada zaman pemerintahan Perikles dari tahun 495 hingga 429 tahun sebelum Masihi, penekanan diberikan kepada kuasa rakyat bagi memantapkan sistem demokrasi. Okey, rakyat diberikan kuasa untuk mantapkan sistem demokrasi diorang. Walau bagaimanapun, demokrasi ini dia mula menjadi lemah dan akhirnya terhapus pada zaman Raja Philip yang menguasai Yunani pada tahun 338 sebelum Masihi. Okey, kita boleh tengok dekat Malaysia juga, sistem demokrasi ini dia dilaksanakan melalui pilihan raya di mana rakyat kita diberi hak untuk memilih wakil-wakil melalui proses kita buang undi dalam pilihan raya. Okey, dalam sistem demokrasi dekat Athens ni, diorang memperlihatkan ciri-ciri seperti yang pertama, Dewan Perhimpunan diorang ialah badan tertinggi diorang lah. Okey, dalam sistem pemerintahan diorang ni, Dewan Perhimpunan ialah badan yang tertinggi. Dewan Perhimpunan badan yang tertinggi. Di bawah Dewan Perhimpunan pula, diorang ada majlis, magistrat dengan juri. Okey, seterusnya kita tengok kepada Dewan Perhimpunan pula. Kita tengok Dewan Perhimpunan yang pertama iaitu keanggotaan diorang. Okey, dalam keanggotaan Dewan Perhimpunan ni, ahli-ahli dia, anggota dia terdiri daripada semua warga negara lelaki Athens. Okey, semua warga negara lelaki Athens ialah anggota dalam Dewan Perhimpunan ni. Setiap warga negara berpeluang memegang jawatan selama 6 bulan hingga 1 tahun tempoh dia. Bersidang sekurang-kurangnya 3 kali setahun. Dewan Perhimpunan ni dia bersidang sekurang-kurangnya 3 kali dalam setahun. Dan yang terakhir, Dewan Perhimpunan ni, semua warga negara dibenarkan menghadiri perhimpunan. Diorang dibenarkan menghadiri perhimpunan tetapi ahli dia hanyalah yang lelaki sahaja. Tapi diorang semua boleh datang perhimpunan tu, tak ada masalah. Okey. Seterusnya, kita tengok pula kepada fungsi-fungsi Dewan Perhimpunan ni. Apa fungsi-fungsi dia? Apa tugas-tugas dia? Kita tengok tugas dia yang pertama. Tugas Dewan Perhimpunan ni yang pertama ialah dia berfungsi untuk melantik ahli majlis sebagai sebahagian daripada sistem pentadbiran yang wujud. Maksudnya, diorang berperanan untuk melantik ahli lah macam yang cikgu cakap tadi. Okey, siapa yang boleh menjadi ahli dalam majlis Dewan Perhimpunan tu, dalam Dewan Perhimpunan diorang tu, siapa yang boleh menjadi ahli. Okey, so tugas ini diberikan kepada fungsi Dewan Perhimpunan ni lah, kepada Dewan Perhimpunan. Okey, fungsi dia yang kedua ialah dia berfungsi untuk menggubal undang-undang bagi memastikan keadilan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya di Athens. Diorang mewujudkan sistem perundangan dan juga kehakiman. Ini ialah tanggungjawab Dewan Perhimpunan juga. Okey, untuk menetapkan betapa berat hukuman mengikut kesalahan yang dah dibuat. Okey, so itu terjatuh kepada fungsi Dewan Perhimpunan lah, diorang punya tanggungjawab, diorang punya tugas. Fungsi diorang yang ketiga ialah membuat deklarasi peperangan bagi mempertahankan kedaulatan Athens. Fungsi Dewan Perhimpunan ni juga ialah untuk membuat deklarasi. Deklarasi ni maksudnya macam pengumuman. Okey, diorang berperanan untuk mengumumkan sama ada diorang perlu berperang ataupun diorang boleh menggunakan jalan lain, cara lain untuk mengelakkan peperangan dan masih boleh mempertahankan kedaulatan Athens. Fungsi yang keempat, yang kat bawah ni kita tengok, perjanjian dengan negara lain. Okey, diorang menandatangani perjanjian dengan negara lain bagi melicinkan hubungan antarabangsa kedua-dua belah pihak.
diorang menjalinkan hubungan yang baik lah, diorang menandatangani perjanjian lah dengan negara-negara lain supaya diorang boleh melicinkan hubungan antara bangsa, okey, antara kedua-dua belah pihak. Fungsi yang kelima, dia membincangkan hal keuangan dan percukaian bagi mengukuhkan ekonomi Athens. Dewan Perhimpunan juga berfungsi untuk menguruskan hal-hal ekonomi dekat Athens ni, okey? Bukan hanya politik, dia juga menguruskan hal ekonomi dekat Athens ni, okey? Dan fungsi dia yang terakhir, yang keenam, ialah menerima duta dari negara asing bagi mengukuhkan hubungan antara kedua-dua pihak. Kalau kita perasan, poin ini macam sama dengan poin nombor 4, tapi kalau fahamkan betul-betul, poin yang keenam ni dia merujuk kepada fungsi Dewan Perhimpunan yang menerima duta ataupun wakil daripada negara-negara lain yang datang ke negara dia, dan diorang menjalinkan hubungan yang baik, mengukuhkan lagi hubungan diorang supaya pentadbiran diorang lebih lancar lah. Okay? Seterusnya kita tengok kepada majlis. Okay, tadi kita dah tengok kepada Dewan Perhimpunan. Macam yang cikgu bagi tahu tadi, dekat bawah Dewan Perhimpunan terdapat 3 badan lagi. Yang pertama ialah majlis, yang kedua ialah magistrate, dan yang ketiga ialah juri. So yang pertama kita akan tengok yang inilah, majlis. Okay, majlis ni apa? Majlis merupakan jawatan kuasa yang mengendalikan urusan dan perbincangan hal-hal penting yang berkaitan pemerintahan dan juga pentadbiran. Badan ini kadang-kala dikenali sebagai Majlis 500. Okey. Kenapa 500? Nanti kita akan tengok. Okey, ini ialah serba sedikit penerangan pasal majlis ni. Lepas tu kita tengok keanggotaan dia. Keanggotaan dia, ahli dia dilantik oleh Dewan Perhimpunan, iaitu badan tertinggi di dalam Athens. Okey. Dewan Perhimpunan ni dia akan melantik siapa ahli-ahli yang boleh masuk ke dalam majlis ni. Ahlinya terdiri daripada 500 orang dengan keahlian selama 2 tahun. Sebab itu ianya dikenali sebagai majlis 500, sebab ada 500 orang dalam majlis ni. Okey? Ahli dia yang sebanyak 500 orang ni kemudiannya akan dipecahkan kepada 10 jawatan kuasa ataupun returnee, yang ditulis dalam kurungan tu returnee, yang setiap satu dianggotai oleh 50 orang. Okey. Yang keempat, pemilihan pengerusi dilakukan pada setiap kali persidangan yang diadakan. Okey. Pengerusi ni maksudnya yang menguruskan semua hal dalam majlis lah. Seterusnya kita tengok fungsi-fungsi majlis ni. Ada 3 fungsi majlis. Okey. Yang pertama ialah melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan. Bila Dewan Perhimpunan ni diorang dah buat keputusan, okey. Dewan Perhimpunan ni macam yang kita semua dah tahu, dia ialah badan tertinggi di dalam Athens. Bila dia dah buat perbincangan dan dia dah keluarkan keputusan, ini dah terjatuh kepada fungsi majlis pula untuk melaksanakan keputusan tu. Okey. Yang kedua, ahli-ahli majlis bertanggungjawab mengendalikan jabatan-jabatan kerajaan. Dan yang ketiga, kuasa majlis ni tidak mengatasi kuasa Dewan Perhimpunan. Sebab yang macam kita semua tahu, Dewan Perhimpunan ialah badan yang tertinggi sekali. Dia yang paling atas sekali. Seterusnya kita beralih pula kepada magistrate. Okey, ini ialah magistrate. Kita tengok penerangan mengenai magistrate ni. Magistrate merupakan badan yang melaksanakan segala dasar yang telah ditetapkan. Okey, diorang melaksanakan segala dasar ataupun peraturan yang telah ditetapkan. Magistrate ni sama dengan perkhidmatan awam dalam sistem pentadbiran kita hari inilah. Okey, perkhidmatan awam ni macam apa? Contohnya macam hospital, sekolah, okey, benda-benda yang kita berikan perkhidmatan kepada orang yang menerima khidmat kita lah. Okey, itu dinamakan sebagai perkhidmatan. Okey, kita tengok kepada keanggotaan dia. Keanggotaan dalam magistrate ni, yang pertama ialah warga negara Athens. Itu syarat dia yang pertama, mesti warga negara Athens. Magistrate ni dia dianggotai oleh 6,000 orang ahli. Kalau kita tengok dekat majlis tadi, hanya 500 orang sahaja. Dekat dalam magistrate ni ada 6,000 orang ahli. Okey? Sebanyak 200 hingga 500 orang merupakan hakim. Dan yang keempat, sebanyak 10 orang general tentera menganggotai badan ini. Okey, diorang dalam 6,000 orang ahli ni akan ada 10 orang yang diorang ada pangkat general lah. Okey, general tentera dalam magistrate ni. Lepas tu kita tengok kepada fungsi-fungsi magistrate. Okey, fungsi magistrate ni yang pertama, dia merupakan kaki tangan kerajaan. Diorang berkhidmat untuk kerajaan. Yang kedua, diorang melaksanakan dasar-dasar yang diputuskan oleh majlis. Okey, kalau majlis dia melaksanakan keputusan yang dah dikeluarkan oleh Dewan Perhimpunan. Okey, so Dewan Perhimpunan dia keluarkan keputusan, majlis yang laksanakan. Majlis pula bila dia dah keluarkan dasar-dasar, magistrate yang akan putuskan. Okey,
magistrate yang akan melaksanakan dasar-dasar yang dah diputuskan oleh majlis ni lah. Okey. Lepas tu fungsi dia yang ketiga, dia berfungsi untuk mengurus hal ehwal pendidikan, percukaian dan juga sebagainya. Sebab yang macam kita tahu, fungsi magistrate ni juga merupakan sebagai kaki tangan kerajaan, betul tak? Jadi dia juga menguruskan hal ehwal pendidikan, percukaian dengan masyarakat, penduduk diorang dan juga sebagainya. Okey, sekarang kita beralih pula kepada juri. Okey, ini ialah juri. First thing first, kita tengok dulu penerangan serba sedikit mengenai juri ni. Juri ni merupakan badan yang bertanggungjawab dalam hal yang berkaitan dengan keadilan. Okey, melibatkan perundangan diorang lah, kehakiman diorang. Anggota dia dianggotai oleh 101 hingga 1001 orang berdasarkan keseriusan kes yang sedang dibicarakan. Betapa serius sesuatu kes tu, diorang bergantunglah. Kalau kes tu terlampau serius, akan ramai lagi ahli yang akan menganggotai juri ni. Kalau kes tu tak berapa serius, mungkin anggota dalam juri ni 101 saja. Kalau kes serius mungkin 1001. Okey, dia buat macam tu. Yang kedua, perbicaraan diketuai oleh pengurusi. Okey, lepas tu kita tengok fungsi-fungsi juri. Juri ni yang pertama, dia berfungsi untuk menjadi pemutus kepada sesuatu kes. Sama ada kesalahan yang diorang dah buat tu, betapa berat hukuman yang diorang nak bagi. Tugas ini jatuh kepada juri lah. Juri yang akan tetapkan apa hukuman yang diorang nak bagi kepada sesuatu kes kesalahan tu. Fungsi diorang yang kedua ialah pesalah akan merayu terus kepada warga negara. Diorang akan minta merayu, maksudnya untuk kurangkan diorang punya hukuman lah kepada warga negara Athens itu sendiri. Yang ketiga, fungsi dia ialah kuasa pengadilan terletak dalam tangan warga negara. Maksudnya warga negara Athens, diorang diberikan hak untuk mengadili kesalahan seseorang dalam kerajaan diorang ni. Okey? Macam menarik kan, sebab biasanya diberikan hak kepada yang mengendalikan sistem hukuman tu lah. Tapi dalam Athens, kuasa pengadilan ni diorang berikan kepada tangan kepada warga negara diorang. So warga negara diberikan hak untuk tentukan betapa berat hukuman yang nak dibagi kepada si pesalah. Okey, cikgu rasa sampai situ saja dulu untuk kelas kita kali ini. Dan untuk latihan kita kali ini, cikgu nak pelajar semua buka kepada modul yang dah diberikan ini. Okey, modul sejarah tingkatan 1 bab 6 untuk bulan Mei. Buka pada muka surat 9 ni, muka surat 10 ni dan juga muka surat 11 ni. Okay? Cikgu nak pelajar semua buat pada 3 muka surat ni sahaja. Kalau ada apa-apa masalah, ada soalan yang tak faham, ada explanation cikgu yang kurang jelas, boleh diajukan soalan kepada grup WhatsApp yang telah disediakan. InsyaAllah cikgu akan try jawab. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk kelas akan datang dan Assalamualaikum, salam sejahtera.